sebagainya kan. Tak apalah. Sebelum kita menyentuh perkara itu, kita pergi kepada isu semasa dahulu. Harga barang yang semakin meningkat sekarang ini menjadi perbualan hangat di kalangan rakyat. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sendiri terkesan. Ini benda yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan diri kita. Harga barang yang terlalu mahal. Kalau saya cerita Sarawak, tak payah cerita Sarawak lah tuan-tuan. Kita cerita seluruh Malaysia sama saja. Kita bercerita tadi tadi saya baru cerita tentang harga. Orang sini panggil omo, orang Semenanjung panggil apa? Sabun pencuci lah. Sabun pencuci kalau dulu dengan harga 14 ringgit, sekarang ni 21 ringgit. Benda yang sama 2 bulan lepas ni harga 14 ringgit ni. Sekarang ni 21 ringgit. Ini sabun pencuci yang paling murah tau. Sabun pencuci yang paling murah sekarang ni harga macam tu. Dan dikatakan bahawa sekarang ini ayam pun dah tak ada. Kemudian hari ini MAFI ni adalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Minta Zuraida letak jawatan boleh tak? Tapi dia ni muka tak malu, mana letak jawatannya mana? Memaklumkan proses penilaian pemberian subsidi ayam melalui Jabatan Veterina kepada peternak yang mengemukakan permohonan sedang segerakan. Menurut MAFI, peternak yang memenuhi syarat dan mendapat kelulusan pembayaran memperoleh tuntutan dalam tempoh yang telah dijanjikan. Tuan-tuan, kenapa dia baru buat sekarang? Kenapa benda ni baru sekarang? Rupanya boleh kita bagi subsidi kepada peternak ni rupanya. Rupanya boleh. Kenapa sekarang baru kita nak implementkan? Tuan-tuan tahu tak bahawa harga minyak menurut Azmin Ali, baru keluar muka dia semalam 2 hari lepas, akan diselaraskan. Maksudnya apa? Selepas ini harga minyak tak ada subsidi dah. Rafizi sebut hari tu, kalau tanpa subsidi, kalau RON 97 sekarang ni 4 ringgit, apa? 4 ringgit dah? 4 ringgit lebih lah, 4 ringgit lebih. RON 95 berkemungkinan 3 ringgit lebih tau. Dekat nak 4 ringgit. Kalau tanpa subsidi. Jadi, sekarang ni harga dia 2 ringgit lah. Tak sampai pun 3 ringgit, 2 ringgit 1 sen macam tu lah. Yang akan benefit subsidi bersasar nanti hanya golongan B40. Kita kena ingat tuan-tuan, bila harga barang naik, betul kita tak nafikan B40 itu terkesan. Tetapi antara yang paling tak dapat benefit adalah M40. M40 tak dapat benefit. Dia tak dapat bantuan, dia tak dapat B40, dia tak dapat BRIM, dia tak dapat bantuan-bantuan sekolah, dia tak dapat benda tu semua. Dan dalam masa yang sama, kita nak hukum mereka dengan cara tarik subsidi. Kita tak, tuan-tuan, kalau tak nak merasalah, katalah tuan-tuan tak percaya cakap Iswadi Morni ni, masa tank tu nak pergi langgar tiang E tu, tuan-tuan cuba isi minyak hijau full tank. Tuan-tuan cuba isi. Nak rasa beza antara minyak kuning dengan minyak hijau. Saya pernah, minta maaf bukan sebab saya kaya, tersalah. Apa benda saya fikirlah, saya terus tarik, letak masuk, tekan. Alamak, hijau. Bila dah yelah kita guna kad kan, kita pun tak perasan mana kita angkat. Bila dah tertekan hijau tu, kereta Myvi je tuan-tuan. Saya mampu Myvi je lah tu lah kan. Kereta Myvi je. Ya Allah, rasa macam isi kereta, macam isi van. Lebih 100 saya rasa. Tak pernah saya isi Myvi ni lebih 100 full tank. Saya macam yang masuk tak? Tuan-tuan, kita nak cerita keperitan rakyat ni macam mana. Sebab itu, berterima kasihlah kepada kerajaan PAS. Kalau kerajaan PAS tak memerintah tuan-tuan, kerajaan PAS tak memerintah, kerajaan UMNO Islam tak memerintah, Melayu Islam tak memerintah, tak beristighfar kita setiap hari tuan-tuan. Sebelum ini jarang kita beristighfar. Sekarang ni, setiap kali masuk pasar raya, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucap Alhamdulillah. Kerana kerajaan Melayu Islam ni hari-hari kita beristighfar. Tengok harga barang. Beristighfar kita tengok harga barang tuan-tuan. Siap bertakbir, Allahu Akbar. Saya nak tuan-tuan kalau boleh lah masuk-masuk pasar raya tengok harga barang, Allahu Akbar. Tolong takbir. Kalau orang kata apa hal takbir, tengok harga barang. Kawan saya kata tadi baru 2 bulan lepas dia beli racun harga RM23. Semalam dia pergi beli racun RM50 lebih. Okeylah Is, mana ada orang makan racun? Apa dah kau? Okeylah. Biasanya yang cakap macam ni orang kaya lah. Dia jenis ambil barang dia tak tengok harga tau. Pam dia bayar. Swipe credit card, swipe dia punya debit card. Duit banyak, unlimited.
Yelah dapat USD apa? Sing dollar kan. Commission Sing dollar boleh lah. 200-300 ribu Sing dollar, 1 juta sebulan boleh lah. Tapi kita ni rakyat tuan-tuan. Kita tengok pegang duit 1,000 sekarang ni tak nampak. Betul Pegang duit 1,000 tu saya rasa ya Allah. Kesedihan kita pegang duit 1,000 tu. Bayangkan kalau gaji dia 1,500 sebulan, rasa macam gaji 150 je sebulan. Baru MRX barang naik. Hari tu naik lagi. Si berasa. Ketek aja si berasa Grimson. Si berasa. Baru MRX barang naik. Hari tu naik lagi. Si berasa. Yo. Betul. Hari tu kita beli apa kita beli tu? Yang RM2 tepung, RM2. Esok harinya RM2.10. Kita kata naik 10 sen. Tiba-tiba satu hari naik 10 sen macam ni. Betul, dia kata lucu je hal itu. Betul. Jadi terima kasih kepada kerajaan PAS dan UMNO, kerajaan Melayu Islam yang mempromosikan Islam. Kerana sekarang hari-hari, jangan kata yang Islam, ya bukan Islam pun beristighfar. Astaghfirullahalazim, dia kata dia tengok barang. Kan? Astaghfirullahalazim. Tapi yang best tuan-tuan, apa yang kerajaan kata? Bila harga e-hailing naik, dia Menteri Pengangkutan kata, kalau harga barang naik, harga e-hailing naik, carilah brand lain dia kata carilah brand lain, janganlah guna yang itu. Berapa brand yang kita ada selain daripada Grab? Selain daripada Grab apa lagi kita ada? Yalah dekat kita ada Maxim lah. Maxim tolong kontak saya kalau nak promotekan Maxim. Bagi yang tak tahu, Maxim lebih murah daripada Grab lah. Walaupun kita ada Grab daripada kat sebelah ni kan, tapi Maxim lagi murah daripada Grab di Sarawak lah. Saya tak tahu tempat lainnya. Jadi untuk Maxim tolong hubungi saya. Mungkin kita boleh deal pasal kontrak untuk saya promotkan Maxim lah. MAXIM pergi kali dekat ni ada Maxim. Murah lagi daripada Grab dululah, tapi saya tak tahu lah sekarang mungkin dah naik kan. Satu lagi Maika. Maika pun ada. Isu tambang e-hailing jangan bergantung kepada satu, ada 2 jenama saja kata Persatuan. Okeylah. Menteri panggil syarikat e-hailing jelaskan isu kenaikan harga tambang. Dia simple je. Kenaikan harga tambang ni memanglah. Kita kata e-hailing tak ada kos meningkat. Tetapi takkanlah driver tu tak isi minyak. Itu je. Takkan driver tak isi minyak? Kan? Betul tak? Takkan driver tak makan? Harga dia nak pergi singgah R&R pun nak rehat kena makan juga. Isi minyak motor, minyak kereta pun minyak juga. Harga minyak sama itu saya sebut tadi tentang bersasar tu. Tuan-tuan kena ingat bila e-hailing ni, saya tengok kereta-kereta e-hailing saya naik lagi hebat daripada kereta saya tuan. Ada naik Honda Civic, ada naik Camry, ada naik kereta yang elok-elok lah, kata Toyota, Nissan Navara pula, Nissan Almera, elok-elok kereta dia. Maksudnya daripada segi pendapatan saya nampak mungkin itu tanggapan saya saja, pendapatan dia kira quite okey lah. Tetapi kalau harga minyak sudah bersasar dalam keadaan sekarang ini, bukan saya kata tak setuju, ada yang kata bukan Pakatan Harapan dulu ke yang nak bawa isu bersasar ni. Bersasar ni tuan-tuan, dulu memang kita yang suggest. Tetapi kita kata kita kena teliti dahulu. Tak sempat teliti, tumbang dah kerajaan. Tak sempat teliti, tumbang kerajaan. Sekarang ni Azmin nak implement. Kenapa Azmin nak implement? Duit dia tak ada. Duit dia tak ada, harga meningkat. Okey. Alexander Nantalinggi, Menteri KPDN HCP, dia kata kita akan tarik balik AP import. Saya sebut hari tu. Ini satu lagi bahana kepada negara. Saya setuju. Rafizi dulu tahun 2013 mempromosikan supaya kita hapuskan AP. Pada masa itu, tapi rakyat tolak. Pakatan Rakyat pada waktu itu. Kenapa kita hapuskan AP? Kita kata supaya kita boleh control the price at that time. Sekarang ni dah desperate. Pada masa itu kita boleh control kerana banyak supplier. Sekarang ni dah desperate. Dia orang tak nak jual kat kita. Kita buka lah AP macam mana sekalipun. Supplier untuk the main player untuk import ni sebenarnya tak ramai. Tadi negara-negara ni tak ramai player. Dia mungkin berapa je. Daripada India, daripada Australia dan sebagainya. Tak ramai tuan-tuan. Ada yang kata, alah, tak payah risau India sekat tepung, kita ambil daripada Australia, dia kata. Tuan-tuan, bila India sekat, maksudnya negara lain pun beli daripada Australia. Itu kita kena fikir logik. Bila negara lain beli daripada Australia, dia pula boleh hire at higher price. Boleh offer at higher price. Higher price. Of course akan jual pada dia orang, bukan jual pada kita.
Kan? Betul tak? Kita fikir logik. Dia balik kepada macam ni tuan-tuan. Kenapa saya sebut isu harga barang ni? Kalau benda ni berlarutan for the next 6 months, di mana prediction economist, benda ni will get worse sebelum dia reach plateau until the end of this year. Why? Okay. Ni raya haji tak lama lagi ni. Lembu tak ada ni. Tuan-tuan tahu kenapa hand, foot and mouth disease semakin meningkat dalam negara ni? Tak pernah vet cerita kita kekurangan lembu hari tu sewaktu hari raya. So biasanya kalau kita nak import lembu daripada Thailand, Indonesia, negara jiran lah, kita akan kuarantin 14 hari. That's normally what happen. Kita dalam shortage yang terlalu teruk, tak ada kuarantin, jalan. Kementerian berani tak nak menafikan dakwah ini, bahawa terdapat usaha, bukan seludup. Kalau seludup, benda tu memang kita tahu tak dibenarkan. Tak. Ini terpaksa dibenarkan. Terpaksa. Kerana kita nak supply. Maksud saya apa tuan-tuan? Kerajaan ni tak ada planning. Kerajaan ni tak ada planning. Lepas ni nak buat apa? Keadaan macam, kerajaan cacat berbah tuan-tuan. So dia tak ada planning ke arah itu. Itu number one. Disebabkan oleh ini, apa yang akan berlaku? Dia tak boleh tunggu sehingga hujung tahun ini. Kalau 6 bulan rakyat semakin menderita, tup-tup pilihan raya, UMNO boleh tumbang. PAS ada kemungkinan tumbang di Kelantan. Tapi bukan dengan Pakatan Harapan lah, dia tumbang dengan UMNO. Ada kemungkinan. Pertembungan itu menyebabkan PAS akan tumbang. Tetapi kalau keadaan semakin berlarutan sebegini, makin teruk, berkemungkinan federal pun akan tumbang kalau tak kena gaya. Jadi, kalau sampai tahun depan lah, jadi apa yang akan berlaku adalah pilihan raya berkemungkinan akan berlaku dalam bulan September. Ballot paper telah pun diedarkan di seluruh negara sekarang ini. Kan, latihan-latihan telah diadakan, persediaan itu telah diadakan. Parti Keadilan Rakyat telah pun selesai mengadakan pemilihan parti. UMNO belum lagi dia baru hantar resolusi untuk meminda perlembagaan supaya menunda pemilihan parti. Tetapi sama ada diterima oleh ROS atau tidak, itu another question. Sebab apa? Kenapa dia nak tunda tuan-tuan? Kalau dia buat pemilihan parti sekarang ini, dalam keadaan negara macam ni, pilihan raya makin dekat, hancur tuan-tuan. Dan Zahid tahu dia takut dia akan kalah dalam pemilihan parti ini. So sementara dia masih ada kuasa, dia minta tunda. So dia pertemuan di antara Zahid dengan Ismail Sabri. Ismail nak prolongkan, Zahid nak cepatkan. So Zahid nak supaya pemilihan parti itu dia pilih. Percepatkan pilihan raya supaya calon itu dia pilih. Jadi kalau siapa jadi Perdana Menteri, boleh lepaskan dia. Ismail Sabri nak prolongkan, dia kata takkan sekejap aku jadi Perdana Menteri. Kan? Dia kata takkan sekejap je aku nak jadi Perdana Menteri. Dia kata. Kan? Dia macam tu. So, pertembungan itu ada. Tak kisahlah tuan-tuan. Apa yang berlaku tak kisah. Sekarang ini, UMNO dalam keadaan desperate untuk nak mengadakan pilihan raya secepat mungkin. Dia cuba desak. Dan akhirnya Ismail Sabri terpaksa setuju kerana inflation yang semakin meninggi. Berbanding dengan tahun lepas, kenaikan CPI, Consumer Price Index, adalah 2.2%. Daripada 122 tahun lepas, sekarang ini 124. Almost 125. 122 point something kepada 124 point something. Almost 125. Peningkatan 2% ni agak tinggi tuan-tuan. On average naik daripada 2020 sampai March 2022 is about 1.9% saja. Sekarang ini 2.2%. Sebab itu saya kata tadi, tak pernah dalam sejarah negara, even yang bukan Islam, yang Islam, masuk pasar raya mengucap. Biasa masuk masjid mengucap tuan-tuan. Ini masuk pasar Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim Kasim. Mahal harganya. Tengok telur mengucap tuan-tuan. Tengok telur mengucap, tengok sabun mengucap subhanallah, astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah. Kan? Tuan-tuan, lawak-lawak juga. Tapi yang terasa bukan orang lain tuan-tuan, kita ni majoriti. T20 dipanggil T20. Kenapa T20? Top 20%. Itu pun T20 dah semakin terhakis sekarang ni. Top 20% ni yang earning more than, I think berapa ribu? I think per month mungkin dia earning more than 10,000, 15,000 a month. Mungkin lah. Mungkin.
Tetapi yang 10,000 pun belum tentu. Kalau 10,000 anak dia 10 pun teruk juga. Duduk dekat KL tak cukup 10,000. Duduk KL mana cukup 10,000.